nombor 10. Okey. Cuba kita lihat soalan nombor 10 ni. First soalan 10A dia menyatakan diminta kita terang mengapa struktur logam pada bangunan di kawasan perindustrian lebih mudah terkakis berbanding dengan kawasan perumahan. Okey. So dekat sini cikgu nak highlightkan tentang struktur logam. Okay, kemudian cikgu nak highlightkan lebih mudah terkakis di kawasan perindustrian dan kawasan perumahan. So markah dia dekat sini adalah 4 markah. Okey, kita lihat sikit soalan B tu. Soalan B tu tentang kadar tindak balas. Jadi kita tahu soalan nombor 10 ini adalah soalan berkaitan dengan kadar tindak balas. Okey, iaitu tajuk yang ke-7, betul? Iaitu bidang pembelajaran yang ke-7 iaitu kadar tindak balas. Okey, so kalau kita lihat apa bezanya kawasan perindustrian dengan kawasan perumahan ni? Apa bezanya? Senyap ni dah. Kenapa senyap ni? Ada idea tak? Kawasan perindustrian mengeluarkan asap. Okey, mengeluarkan asap. Okey, ataupun asap tu mengandungi apa? CO2 cikgu. Okey, CO2 lagi. Karbon monoksida cikgu. Karbon? Monoksida. Okey, karbon monoksida lagi. Biasanya kalau cikgu kata kalau kawasan perindustrian ni kilang lah kan. So kilang ni biasanya dia membebaskan apa? Gas apa? Kalau karbon monoksida biasanya kenderaan. Biasa karbon monoksida ni kenderaan. Maknanya ada juga dekat kilang. Tapi yang paling penting, gas yang banyak yang dihasilkan yang menyebabkan kakisan. Gas sulfur. Gas sulfur dioksida. Yes, thank you. Gas sulfur dioksida ataupun gas nitrogen dioksida which is kita tahu gas itu adalah gas berasid. Betul tak? So, bila gas berasid, bila dia boleh menyebabkan berlakunya hujan asid lah apabila gas-gas tu terlarut dalam air hujan. Okey, jadi kita tahu dekat kawasan perumahan ni ada tak penghasilan gas berasid? Tak ada. Tak ada. Okey, ataupun kita kata kalau ada pun tetapi kepekatan asid itu tak adalah setinggi kepekatan asid yang dihasilkan dekat kawasan perindustrian. Jadi dekat sini kita nak cuba kaitkan dengan tajuk kadar tindak balas. Kita kaitkan dekat sini adalah faktor kepekatan. Okay, kita tahu faktor-faktor yang meningkatkan kadar tindak balas ada 4 faktor. Sekejap ya kelas. Okey, maaf ya ada urusan tadi. Okey, so kita tengok kalau dalam kadar tindak balas ada 4 faktor yang kita bincang semasa kita belajar tajuk ni, iaitu 4 faktor yang meninggikan ataupun mempengaruhi kadar tindak balas. Iaitu yang pertama adalah kepekatan, kemudian saiz ataupun saiz bahan iaitu jumlah luas permukaan sesuatu bahan tindak balas itu. Kemudian suhu dan yang keempat adalah mangkil. So dekat sini kita ambil kira faktor kepekatan. Okey, jadi kita kata faktor kepekatan apa? Faktor kepekatan gas berasid. Okey, gas berasid. Okey, iaitu di mana kepekatan gas berasid yang dihasilkan dekat kawasan perindustrian ni lebih
tinggi daripada kawasan perumahan. Disebabkan itulah lebih banyak ataupun lebih cepat struktur logam dekat kawasan bangunan perindustrian ni lebih cepat ataupun lebih mudah terkakis. So macam mana kita nak cuba jawab soalan yang keempat ini? Okay, so saya padam soalan ni yang last week punya. So saya padam. Saya nak buat jawapan untuk soalan 10 bahagian A. Okay. Okay, so cikgu ni anggap kamu punya test pad lah. Okay, so cara menjawab dia, kita buat, okay, kita tulis. Okay, bahagian B soalan 10. Okay, bahagian B soalan 10. Jadi 10A. Okay. So apakah macam mana kita nak jawab? So kita buat dia berapa poin kita nak bagi ni? Kita bagi dia 4 poin sebab ada 4 markah. So yang pertama, kita ambil yang kamu terangkan tadi, yang kamu nyatakan, iaitu kawasan industri membebaskan gas berasid. Okey, menghasilkan gas berasid, ataupun kamu boleh nyatakan gas sulfur dioksida. Okey, kamu boleh nyatakanlah sama ada membebaskan gas berasid atau gas sulfur dioksida. Yang mana, okey, yang mana apabila gas ini larut di dalam air hujan, dia akan membentuk hujan asid. So kita tulislah gas ini akan kita nyatakan gas-gas ini akan larut di dalam hujan membentuk hujan asid. So baru kita kaitkan dengan faktor kepekatan. Okey, kita kaitkan dengan faktor kepekatan. Kita katakan kepekatan asid yang tinggi dia akan meningkatkan kadar tindak balas. Okey, TB tu kadar tindak balas ya. Cikgu buat short form je. Okey, so apabila kepekatan tu lebih tinggi, apa yang berlaku kepada frekuensi pelanggaran kelas? Apa yang berlaku kepada frekuensi pelanggaran ataupun frekuensi pelanggaran berkesan? Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Okey, so kita katakan lebih banyak frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah berlaku. Okey, ataupun kalau kamu nak huraikan ikut teori pelanggaran, kita huraikan frekuensi pelanggaran antara zarah dulu kan, and then baru kita terangkan frekuensi pelanggaran berkesan pun boleh. Kamu nak kata kepekatan asid yang lebih tinggi meningkatkan kadar tindak balas, lebih banyak frekuensi pelanggaran antara zarah-zarah berlaku, maka lebih banyak frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah-zarah berlaku pun boleh. Tetapi saya skip yang frekuensi pelanggaran tu kerana markah dia 4. So saya skip lah. Kalau markah dia 5, so saya akan masukkan frekuensi pelanggaran itu. Sebab frekuensi pelanggaran dan frekuensi pelanggaran berkesan tu berbeza, dua benda yang berbeza. Okey, ada soalan nak tanya ke?
satu markah, satu markah, satu markah, satu markah. So kat sini kita boleh dapat 4 markah. Okey, soalan nak tanya, semua okey? Okay. Okey, alright. Okey, seterusnya kita lihat soalan 10B. Okey, kita lihat soalan 10B. Boleh tak seseorang bacakan soalan? Saya cikgu. Okey, Haris. Seorang pelajar telah menjalankan 3 eksperimen untuk menyiasat beberapa faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik. Jadual 8 menunjukkan keputusan akhir eksperimen itu. Okey. So apa bezanya eksperimen pertama, kedua dan ketiga? Kat mana kita nak fokuskan ataupun kita nak highlightkan? So kita lihat dahulu bahan tindak balas sebab kita nak tengok apa faktor yang mempengaruhi ketiga-tiga eksperimen ni. So eksperimen yang pertama dia kata dia menggunakan 6.5 ketulan zinc. Okey, dia menggunakan ketulan zinc dengan 50 cm padu asid hidroklorik 0.2 mol per desimeter padu. Okey. Sebab apa cikgu highlight? Sebab cikgu tahu tu antara faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu saiz bahan dan juga kepekatan. That's why cikgu highlight dekat situ. Okey, eksperimen yang kedua dia kata 6.5 ketulan zinc dengan 50 cm padu asid hidroklorik berkepekatan 0.4 per desimeter padu. Okay, so cikgu highlight yang dekat situ. And then eksperimen yang ketiga dia menggunakan apa? 6.5 gram serbuk. Okay, dia menggunakan serbuk. So kita nampak berbeza dekat situ. Dengan 50 cm padu asid hidroklorik 0.2 mol per desimeter padu. So dekat situ kita nampak ada dua kepekatan asid hidroklorik yang digunakan, iaitu yang pertama 0.2 mol dan yang kedua adalah 0.4 mol per desimeter padu. Jadi kita lihat masa yang diambil untuk mengumpul isi padu gas, maksimum. Set yang pertama adalah 10, set yang kedua adalah 5 dan set yang ketiga adalah 5. So pemerhatian apabila tindak balas berhenti, ketiga-tiga menunjukkan sedikit zinc yang tertinggal tidak bertindak balas. So kita tahulah dalam eksperimen ini ketulan atau serbuk zinc itu adalah berlebihan. Sebab apa kita tahu dia berlebihan? Sebab kita nampak ada zinc yang tidak bertindak balas yang tertinggal. Okey. Jadi kita lihat soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia minta kita buat apa? Tulis persamaan kimia bagi tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik dan markah dia adalah 2. Okey, siapa boleh tulis? Siapa nak jawab soalan 10B1? Ada tak yang volunteer? 5 beta, 5 delta? Selalu kalau kelas asyik-asyik meriah je. Kalau kelas gabung dah senyap sepi dah. Saya cikgu. Saya lagi. Okey, Haris. Hari ni Haris seorang je yang jawab. Okey, boleh Haris. No problem. Zinc. Zinc. Apa simbol dia? Zn. Yes. Zn. Tambah 2 HCl. Menghasilkan Zn zinc klorida, ZnCl itu. ZnCl 2. Okey. Tambah gas hidrogen. Okey. Balance tak persamaan tu? Balance. Balance. Yang lain betul tak? Okey, kalau betul cuba angkat tangan sikit. Okey, Alice kata betul, Asfa kata betul, Fatin, Iman, El, Adaha, Daidish, Ismahani, Adriana, Haize, Zahira, Umaira. Okey, bagus. Memang betul lah jawapan Haris tadi So ni dia dapat 2 markah. Kadang-kadang kan
persamaan kimia ni boleh juga satu markah dan boleh juga dua markah. So kamu jangan hirau sangatlah markah tu sama ada satu atau dua. Yang penting kamu tulis dan pastikan kamu seimbangkan. Okey? Okey, so soalan B. Soalan B sepatutnya ni jawapan ni kita tulis dekat test pad biasa kita tulis dekat test pad. Tapi saya tulis je lah dekat ruangan sebab memang dah nampak macam ada ruang. Okey, soalan yang kedua dia suruh kita lakarkan. Okey, lakarkan graf bagi isi padu gas melawan masa bagi eksperimen 1 dan 2 pada paksi yang sama. Maknanya dalam paksi yang sama tu mesti ada berapa lengkung kelas? 2. 2 lengkung. Betul 2 lengkung iaitu satu untuk lengkung yang pertama dan yang kedua lengkung yang kedua. Okey, cuba kita tengok macam mana kita nak buat soalan B2. So cikgu dulu tulis dekat test pad. Okay, ini soalan B2. So paksi dia. Eloknya kita guna pembaris lah supaya comel lah sikit graf tu. Kamu guna pembaris juga. Okay. Okay. So ni adalah paksi X dan yang atas ni adalah paksi Y. Okay, ini adalah paksi X. And then jangan lupa label. Okay, mesti label. So dekat soalan tadi dia kata isi padu gas melawan masa. So sebenarnya tak payah tulis lah X, Y ni, saya dah ingat matematik pula. Tak payah tulis pun tak apa So ini adalah isi padu gas. Okay, isi padu gas mesti tulis unit sentimeter padu. Okay, kalau tak tulis unit, dia akan tolak markah. Okay, dia akan tolak markah. Jadi sini adalah masa iaitu minit. Masa minit tu kita tengok unit dia, kita tengok dekat jadual 8. Okay, kita tengok dekat jadual 8 iaitu dia dah bagi dekat situ masa yang diambil tu adalah minit. Dan okay, so isi padu tu memang kita tahulah unit dia sentimeter padu. Okay, so kita tengok minit tu kita kena labelkan lah. Okay, kita kena labelkan iaitu dekat situ kita nampak ada 5 minit dan 10. Okay, so bila lakar tak payah guna kertas graf kamu lakar sahaja dekat test pad. Kalau lukis graf baru kita kena guna test pad. Itu bezanya. So kita lukis kosong. Okey, kemudian dekat isi padu kamu kena buat sengatan juga. Okey, disebabkan kepekatan, bila kita tahu bila faktor kepekatan berbeza, dia akan menghasilkan isi padu gas yang berbeza. So dekat sini cikgu buat 1x dan lagi satu adalah 2x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Betul lah tu cikgu punya skala. Okey, so cikgu buat x dengan 2x. Kenapa cikgu guna x? Sebab dia tak nyatakan berapa isi padu. Okey, ada tak dia nyatakan dalam soalan? Berapa isi padu gas yang terkumpul? Tak ada kan? Dia cuma bagi masa je kat kita. So kita pun lakarkanlah. Okey, cikgu guna pen warna warna hitam. Okey. So yang pertama, okey, cikgu buat dulu lengkung yang pertama. Okey, kamu rasa lengkung yang pertama isi padu gas tu akan meningkat pada X atau 2X? Boleh imagine tak lengkung dia macam ni? Ini lengkung dia. Ini lakaran je lah. So, kamu rasa nak lakarkan yang ini ke? Ataupun
Yang ini ke? Yang X. Yang X. Kenapa yang X? Kenapa yang X, Haris? Sebab kadar tindak balas eksperimen 1 lebih rendah berbanding eksperimen. Okey, sebab kadar tindak balas yang pertama tu lebih rendah. So kita lakarkan dia akan meningkat sampailah masa yang ke-10. Okey, kejap So cikgu akan buat macam ni lah. Sampai masa dekat yang ke-10 ni dia akan mendatar. Okey, sampai masa yang ke-10 ni dia akan mendatar. Dan isi padu maksimum gas yang terhasil adalah X. So ini adalah lengkung yang pertama. Okey, lengkung yang pertama. Manakala yang kedua ni saya guna warna oranye So yang kedua ini dia akan meningkat. Allah, sekejap. Dia sampai 5 kan. Okey, cikgu kena buat set-set tu, cikgu terlacak. Okey. So dia akan meningkat. Sampai dekat 5 ni dia akan mendatar. Maknanya tindak balas tu dah lengkap lah pada masa yang ke-5 ataupun minit yang ke-5. So ini adalah lengkung yang kedua. Boleh faham tak? Ada soalan tak nak tanya untuk ini? Okey. So, sini kalau kita tengok, dia kata markah dia adalah 4. Okey, 4 markah. Jadi, macam mana kita dapat 4 markah? So, 4 markah tu, yang ini kelas, cuba tengok sini. 4 markah tu adalah isi padu gas. Kalau isi padu gas, maaf, kamu label. Yang pertama, markah yang pertama adalah paksi. Okey, paksi tu kamu label dengan unit yang betul. So, maknanya cikgu tengok ada masa, ada isi padu gas. So, kamu dah dapat 1 markah. Okey, markah yang kedua, kita tengok lengkung 1 dia mesti mendatar bermula dekat 10. Okey, lengkung 1 dia mendatar pada minit yang ke-10. Manakala lengkung 2 ni dia mendatar pada minit yang kedua. Sebab apa saya dapat macam ni? Kita tengok dekat jadual 8. Okey, tengok dekat jadual 8 sebab masa yang diambil untuk eksperimen 1 mengumpul isi padu maksimum gas adalah pada minit yang ke-10. Manakala untuk eksperimen yang kedua, masa yang diambil untuk eksperimen kedua tu mengumpul isi padu maksimum adalah 5. So itu adalah markah yang kedua. Markah yang ketiga adalah kecerunan lengkung 2 lebih cerun. Nampak tak? Lengkung 2 ni lebih cerun berbanding lengkung yang pertama. So kita tahulah lebih cerun lengkung yang terhasil lebih tinggi kadar tindak balas. Dan markah yang keempat ni adalah cerun kecerunan lengkung. Markah yang keempat adalah isi padu gas terbebas dalam eksperimen 2 adalah 2 kali ganda berbanding isi padu gas dalam eksperimen 1. Itu adalah markah yang keempat. Boleh faham? Boleh. Kenapa lengkung yang kedua ni dia menghasilkan isi padu maksimum 2 kali ganda? Kenapa 2 kali ganda bukan 1 kali ganda? 5 kali ganda ke? Kenapa? Ada sesiapa tahu? Sebab kepekatan asid dia 2 kali ganda ni lebih. Ya, bagus Haris. Betul. Dekat sini yang ni. Eksperimen 1 dengan 2. So nampak dekat sini kepekatan asid dalam eksperimen yang pertama 0.2, kepekatan asid dalam eksperimen kedua adalah 0.4. So kita nampaklah dia 2 kali ganda daripada isi padu
HCl dalam eksperimen yang pertama. That's why isi padu gas yang terbebas akan jadi 2 kali ganda daripada eksperimen yang pertama. Okey, boleh? Boleh. Boleh faham kan? Iman boleh, Iman? Boleh cikgu. Boleh, Alhamdulillah. Okey. So, kita pergi ke soalan yang ketiga. Kita nak bandingkan kadar tindak balas. Nampak? Kalau soalan kadar tindak balas ni, dia memang dia akan tanya tentang perbandingan kadar tindak balas. So, soalan tindak balas ni soalan macam ni je lah dia akan keluar. Okey? Okey. So, kita tengok soalan dia. Dia kata, bandingkan kadar tindak balas. Bandingkan kadar tindak balas antara eksperimen 1 dan eksperimen 2 dan antara eksperimen 1 dan eksperimen 3. So dekat sini ada 2 perbandingan. Okey, ada 2 perbandingan. So cikgu nak ajar, hari tu cikgu lupa nak ajar kamu yang kita boleh buat dalam bentuk jadual tau sebenarnya untuk soalan esei ni. Cikgu ajar sikit je hari tu kan buat dalam bentuk jadual lah. Hari ni cikgu nak cuba ajar kamu buat dalam bentuk jadual. So kita tengok kat sini 10 markah. Okey. So 10 markah ni kita kena split kepada 2, 5 markah, 5 markah. Apa maksud split kepada 2 tu cikgu? Okey. Satu, okey, yang pertama adalah perbandingan. Okey, perbandingan antara eksperimen 1 dan 2 dan yang kedua adalah untuk perbandingan antara eksperimen 1 dan 3. Okey. So, jom kita tengok macam mana kita nak jawab. Ke bawah sikit. Okey. So, now kita nak jawab soalan soalan pula. Soalan 10 di 3. Okey, kita tengok sama-sama. Okey, kita buat dahulu. So kita kena pecah lah dia Kita kena pecah dia. So kita buat yang pertama adalah antara eksperimen 1 dan 2. Kita buat dulu yang ini. Okey. Jadi cikgu kata nak buat jadual kan? Nak buat jadual. So, kita buat table. Okey. Kita buat table. Ini untuk siapa yang nak gunalah. Kalau kamu nak buat dalam bentuk point pun boleh. Okey, bentuk point pun boleh. So, cikgu ni ajar cara kaedah yang untuk menjawab. Kalau perbandingan memang saya sukalah minta pelajar guna kaedah macam ni. Okey, kita letak tepi kejap pembaris tu. Okey, so kita tengok. Cikgu buat dulu. Okey. So the first one cikgu tulis kat sini eksperimen 1 dan sini adalah eksperimen 2. Okey, tengah-tengah tu apa? Tengah-tengah tu cikgu biarkan je.
Boleh juga kamu nak tulis elemen ke unsur, bukan unsur macam perkara ke, boleh. Okay, so the first one, kamu bandingkan dari segi kadar ataupun ni perbandingan. Bolehlah kita buat perbandingan. Okay, so ini adalah kadar tindak balas. Yang pertama tu kamu buat dari segi kadar tindak balas. Ni kamu rujuk je modul muka surat. Faktor kadar tindak balas modul yang tahun lepas tu muka surat 117 117 ataupun 118, 119 boleh. Okey. So ni okey. Yang kedua, cikgu nak buat dari segi apa? Cikgu buat dari segi so kita tengok dulu eksperimen 1 dengan 2 ni faktor apa? Eksperimen 1 dengan 2 faktor apa kelas? Perbezaan dia. Yes, kepekatan. Kamu tengok balik kamu rujuk kamu punya soalan. Cikgu tak nak ubah-ubah skrin, takut nanti dia loading. Okey, so ini adalah faktor kepekatan. Kita tahu the first one dia menggunakan kepekatan asid 0.2, the second eksperimen dia menggunakan kepekatan asid tu 0.4 kan. Okey, so kita tulislah kat sini kepekatan asid hidroklorik. Ataupun kamu nak tulis kepekatan HCl pun boleh, tak ada masalah. Okey. Untuk yang line tak berapa clear, asyik left tu jangan risau, nanti saya akan cuba share rakaman ya. Kamu boleh tengok dekat bahagian mana yang kamu termiss. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, kamu boleh katakan dari segi perlanggaran antara darah-darah. Okey, perlanggaran antara darah-darah. So, antara darah-darah apa ni? Kalau HCl dengan zinc. Kalau zinc dengan HCl antara darah-darah apa? Antara H+. H+ dan atom zinc. Okay? Alright. Okay. Yang keempat, so bila kita dah cerita tentang pelanggaran antara darah, kita letaklah frekuensi perlanggaran. Okey, frekuensi perlanggaran. Dan yang terakhir adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Okey. Terakhir adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, berkesan. Okey, tak cukup besar tak saya punya jadual ni. Okey, tak apalah. Refresh sikit lah. Okay. Tak comel dah cikgu punya jadual, tapi tak apa. Yang penting cikgu harap kamu faham.
Okey. Buatlah macam ni. Yang penting kena ada 5 elemen ini. Ataupun 5 perbandingan. Sebab apa cikgu buat 5 perbandingan? Sebab 5 markah. Okey? Okey, so kita lihat. Kadar tindak balas untuk eksperimen 1 lebih tinggi atau lebih rendah? Rendah. Okey, kadar tindak balas dalam eksperimen 1 lebih rendah. Kau betul lah dia, lebih rendah. Kadar tindak balas dalam eksperimen 2? Lebih tinggi. Yes, lebih tinggi. So ni cikgu cakap buat dalam bentuk jadual, bantu kamu untuk kamu kurang mengarang ayat. Kalau kamu nak buat ayat yang lebih lengkap, otik pula dah. Kalau kamu nak buat dalam bentuk point, kamu katalah kadar tindak balas dalam eksperimen 1 lebih rendah daripada eksperimen 2. Ataupun kamu boleh nyatakan kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Cikgu tahu budak lelaki dia akan jawab ayat je. Dia malas. Dia malas nak buat jadual. Betul tak, Danish? Betul cikgu. Kalau ini cikgu tahu dah. Okey. So kalau kamu confident boleh tulis ayat yang lengkap, tak apa. Buat dia dalam ayat yang lengkap. Tapi kalau kamu macam tak berapa nak ingat, okey, nak buat ayat tu, cikgu risau takut ada murid yang dia bermasalah sikit nak ngarang ayat panjang-panjang tu, boleh buat dalam bentuk jadual. Okey? So sama je markah yang kamu boleh dapat nanti. Okey, seterusnya kepekatan asid hidroklorik. Okey, yang mana lebih tinggi kepekatan dia? Eksperimen 2. Yes, eksperimen 2. So kamu tulis dekat sini. Dekat bahagian eksperimen 2, kepekatan dia lebih tinggi. Okey, manakala dalam eksperimen 1 lebih rendah. Okey, ataupun kamu nak buat ayat, boleh. Kamu katalah kepekatan asid hidroklorik dalam eksperimen 2 lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Yang penting kamu kena nyatakan lebih tinggi daripada apa-apa-apa. Okey, dia macam tu. Okey, seterusnya perlanggaran antara zarah-zarah ataupun antara ion hidrogen dengan atom zinc. So, untuk eksperimen 1, lebih tinggi ke lebih rendah? Iman, lebih tinggi ke lebih rendah, Iman? Eksperimen 1 Mhm. rendah ya cikgu. Yes, betul. Lebih rendah. Manakala eksperimen 2 lebih tinggi. Okey. So, frekuensi pelanggaran untuk eksperimen 1 lebih rendah ke lebih tinggi? Lebih rendah juga. Semua lebih rendah lah sebab kadar tindak balas dia lebih rendah kan. Manakala frekuensi pelanggaran antara atom zinc dengan ion hidrogen untuk eksperimen 2 lebih tinggi. Okey kelas, saya lupa dekat sini pun kalau boleh, dekat sini ni kamu letak juga frekuensi pelanggaran antara ion hidrogen dengan atom zinc. Yang bawah ni pun sama. Cikgu tak tulis sebab cikgu nak jimat space tu. Okay. So, and then the last point pun sama juga. Lebih rendah. Lebih tinggi. Ataupun dalam ayat ni kita katakan frekuensi pelanggaran berkesan antara atom zinc dan ion hidrogen dalam eksperimen 2 lebih tinggi. Boleh ke? Boleh. Rasa membantu kamu tak kalau jawab dalam bentuk point ni? Dalam bentuk jadual. Sangat membantu cik. Macam mana? Sangat membantu. Okey, sangat membantu. Okey, sangat membantu untuk mereka yang mungkin ada masalah sedikit untuk membuat ayat ataupun macam confuse sikit ke. So, kamu boleh guna dalam bentuk jadual. Okey? Alright. So, untuk eksperimen 1 dan 3. Untuk eksperimen 1 dan 3 tu, kamu rasa-rasa dia faktor apa? Size je cikgu.
Saiz. Yes, betul. Saiz bahan. Okey, saiz bahan ataupun jumlah luas permukaan. Okey. Nah, biasanya kita panggil jumlah luas permukaan lah. Mula-mula kita sebut dulu saiz bahan tu kecil ke besar. And then kita cuba kaitkan dengan jumlah luas permukaan. So, sama juga kamu nak buat dalam bentuk point. So cikgu nak padam yang ini saja boleh. Someone tolong ambil gambar sebab nanti nak share dekat grup kelas. Okey, someone tolong ambil gambar. Saya dah screenshot salin. je. Dah salin. Ada tak yang screenshot? Saya juga. Ada. Okey. Nanti yang screenshot tu tolong share dengan kawan-kawan Yang salin pun bagus. Sebab biasa cikgu lepas kelas cikgu suka share balik yang jawapan. Okey, alamak dah terpadam semua dah. Okey. So ni cikgu buat jawapan untuk eksperimen 3 dengan 1. InsyaAllah rasanya sempat kot saya upload rakaman malam ni. Nanti kita boleh share dengan kawan-kawan kita. So yang ini adalah eksperimen 1, yang ini adalah eksperimen 2. Okey, so kita tengoklah eksperimen. Saya padam buat apa kan? Eksperimen 3. Maaf, eksperimen 1 dan 3. So tadi kawan kita kata ini adalah faktor saiz bahan ataupun kita kata faktor jumlah luas permukaan. Okey? Okey. So dah hilang dah satu garis kita ni. So cikgu tambah balik. Okey, tapi dekat sini kita kena padam. Okey, dekat yang perbandingan yang kedua tu kita kena padam sebab tak bolehlah letak faktor kepekatan lagi kan. So kita kena padam dia. Kita letak apa? Okey, kita letak okey, kita letak faktor saiz bahan. Warna biru pula. Okey, saiz bahan ataupun saiz zinc. Kemudian kita kaitkan dengan perlanggaran untuk H+ dengan zinc. Okey. Okey. So kita yang pertama kita katakan eksperimen kadar yang kadar tindak balas untuk eksperimen 1 dengan 3 yang mana lebih tinggi? Okey, kelas 1 dengan 3. Ya, betul. Yang ketiga yang ketiga ni lebih tinggi. Kenapa yang ketiga lebih tinggi? Sebab dia menggunakan serbuk zinc. Manakala ini lebih rendah. So dalam bentuk ayat, kamu boleh nyatakan kadar tindak balas dalam eksperimen 3 adalah lebih tinggi daripada eksperimen 1. So kalau kamu dah start dengan eksperimen 3, so kekalkan. Okey, kekalkan dengan eksperimen yang ketiga. And then semakin kecil zinc, semakin besar jumlah. So kita tengok pula faktor yang kedua iaitu saiz bahan. Okey, ataupun saiz zinc. So, saiz mana yang lebih kecil? Ataupun saiz zinc dalam eksperimen 1, besar ke kecil? Besar. Besar. Okey, lebih besar. Biasa kalau kita buat perbandingan, kita letak lebih lah, perkataan lebih. Yang ini lebih kecil. Jadi apabila saiz dia lebih kecil, perlanggaran antara ion hidrogen dan zinc akan menjadi lebih apa? Tinggi. Lebih tinggi. Okey, manakala ini lebih rendah. Kemudian frekuensi perlanggaran antara ion
hidrogen dengan atom zinc. Ni nanti kamu letak sikit ion hidrogen dengan atom zinc. So untuk eksperimen yang ketiga, frekuensi pelanggaran dia akan menjadi lebih tinggi. Manakala untuk eksperimen satu lebih rendah. And the last part, frekuensi pelanggaran berkesan antara ion hidrogen dan atom zinc untuk eksperimen 3 adalah lebih tinggi. Manakala untuk eksperimen 1 lebih rendah. Senang aja sebenarnya kan kalau kamu ingat dia punya perbandingan. Perbandingan tu kita nak banding dari segi apa? The first one, kadar tidak balas mesti sama. Kemudian pelanggaran antara zarah ni kita tengok dia based on saiz bahan. Based on faktor. And then frekuensi pelanggaran mesti sama. Frekuensi pelanggaran berkesan pun mesti sama. Untuk ketiga faktor. Okey, untuk 3 faktor. Kalau makin kita kaitkan dia dengan lintasan alternatif. Okey, boleh ke? Boleh. 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 Okey, Kak. So ni adalah soalan yang terakhir lah. So malam ni kita bincang satu soalan je. Cikgu tak nak bincang banyak-banyak. Sebab masa pun 1 jam je cikgu peruntukkan untuk kelas kita. So kita ada lagi satu soalan, iaitu soalan yang ke-11. Okey, soalan yang ke-11 tu kita akan cuba bincang pada minggu hadapan insya-Allah. Okey. Ada tak sebarang persoalan nak ditanyakan kepada cikgu? Okey. Kalau ada, cuba angkat tangan. Okey. So, since tak ada soalan yang nak ditanyakan, sebelum tu cikgu dismiss kelas kita, cikgu nak ucapkan thank you so much untuk yang dah hantar PBD TP6. Okey, yang dah hantar PBD TP6 dengan challenge peta minda. Cikgu dah terima 2 dah. Okey, setakat yang sebelum maghrib tadi cikgu tengah semak tu dah ada 2 yang hantar. Lepas maghrib tu cikgu tak semak lagi lah, dah ada yang hantar tu kan. Okey. So, seorang wakil dari 5 beta, seorang wakil dari 5 delta. Okay. So, thank you. Okay, thank you so much yang hantar. Untuk challenge tu memang ada hadiah. Nanti cikgu akan upload dalam FB. Kemudian cikgu akan minta orang like. Gambar like yang terbanyak tu cikgu akan bagi hadiah untuk dia. Okay? Okay. So macam biasa, okey. Sebelum tu cikgu nak off record dulu. Okey, so setakat ni sahaja kelas kita. So as usual,